Bahasa Melayu stroke Indonesia kedudukannya adalah nombor 7. A few moments later. Bahasa Melayu dijadikan acuan sebagai bahasa yang dianggap layak dijadikan sebagai bahasa penyatu di ASEAN. Padahal, dalam kenyataannya bahasa Melayu sendiri sudah tak lagi sesuai dengan akar bahasa Melayu itu sendiri. Berbeda dengan bahasa Indonesia yang berkembang sangat pesat. Tetapi justru Profesor Malaysia menganggap bahasa Indonesia sebagai bahasa Melayu. Bahkan, bahasa Indonesia disebut nomor 7 jumlah penutur di dunia menurut Profesor Malaysia. Jika kita telusuri, bahasa Indonesia berpotensi sebagai bahasa yang mudah dipelajari dan dipahami di Asia Tenggara. Namun Profesor Malaysia tidak bisa menerima kemajuan bahasa Indonesia yang kian berkembang. Profesor Malaysia selalu menganggap bahasa Indonesia sebagai dialek bahasa Melayu. Justru bahasa Indonesia lah yang mengembangkan bahasa Melayu di bumi pertiwi ini. Begitu mudahnya Profesor Malaysia mengakui bahasa Melayu sebagai bahasa yang sudah dituturkan di dunia. Sebagai bentuk ketidakpastian bahasa Melayu, sebaiknya Profesor di Malaysia mempelajari dan mengamati daya minat bahasa Melayu di Malaysia. Sekarang mari kita dengarkan pernyataan berikut ini. Penterjemah yang disediakan, iaitu pertamanya bahasa Arab, kedua bahasa Inggeris, ketiga bahasa Sepanyol, keempat bahasa Cina, kelima tak silap saya bahasa Jerman, dan ada satu lagi bahasa yang telah digunakan ya untuk yang boleh dipakai dan diterjemah ketika bercakap dalam mesyuarat bangsa-bangsa bersatu. Bahasa Melayu stroke Indonesia kedudukannya adalah nombor 7. Jadi maknanya dari segi kedudukan antarabangsa dipandang oleh dunia sebagai satu bahasa yang mempunyai penutur aslinya lebih kurang 250 dan penutur bahasa keduanya lebih kurang 100 juta. 250 juta dan 100 juta. Jadi maknanya ada unsur bilangan dan unsur kawasan. Bagaimana luas tebaran penggunaan bahasa Melayu ini. Jadi saya tidak pernah meragukan kemampuan bahasa Melayu sebagai bahasa antarabangsa. Kemudian kita timbul soal, saya belum pergi serantau dulu, pergi negara dulu. Ya. Jadi dalam negara kita ni apa yang bergerak sebagai bahasa serantau atau bahasa penggunaan secara rasmi terikat pada perlembagaan. Oleh kerana ia terikat pada perlembagaan, maka selalulah ianya dilihat hanya untuk kegunaan rasmi. Tapi kita tidak pernah menerima secara rasmi atau ditulis secara rasmi bahawa bahasa Melayu adalah bahasa lingua franca. Lingua franca. Kemudian pasar malam menggunakan dialek daripada Kelantan, Terengganu, Pahang, Negeri Sembilan, di mana ianya berniaga. Jadi dalam perniagaan, bahasa Melayu dalam bentuk, bukan dalam bentuk warta berita TV3, tapi dalam bentuk kegunaan umum, masih lagi digunakan dalam pasaran. Jadi ini dua perkara. Bila orang kata tak ada nilai ekonomi bahasa Melayu, saya rasa orang tu dia terpaksa belajar daripada Datuk Seri Awang lah mengenai perkara ini. Bahawa saya rasa tidak betul. Bahasa Melayu tetap digunakan sebagai bahasa ekonomi dalam konteks lingua franca. Bukan dalam konteks bahasa baku. Saya ingat lagi membaca sumbangan orang-orang Tionghoa ataupun peranakan Indonesia yang sebenarnya menerbitkan akhbar dalam bahasa Melayu untuk membolehkan bertutur kepada semua peniaga di seluruh Indonesia, tak kira apa bangsa dan latar belakang. Jadi dari segi maksud saya dari segi rantau pun sudah ada. Tetapi perdebatan terakhir ini saya rasa ini perdebatan politik. Perdebatan politik ini tak perlu banyak ilmu kadang-kadang. Pada saya orang berpolitik ni tak perlu berilmu. Dia pandai bercakap. Ya, jadi saya dah lihat bagaimana
menteri di Indonesia, menteri di Malaysia bercakap tentang hal ni, dia tak pernah sebut perkataan Johor Riau. Ini istilah ini penting kerana bahasa Melayu itu adalah bahasa di daerah Johor Riau yang dulunya sekarang menjadi sebahagian daripada Malaysia, yang Riau sebahagian dari Indonesia. Jadi pada saya ini perdebatan ni lebih mendedahkan kepada saya kekurangan pimpinan kita terhadap bahasanya sendiri. Saya tidak menganggap bahasa Melayu itu lemah atau kurang digunakan, masih tetap digunakan. Pergilah ke mana saja, bertemulah pada siapa saja. Dari membeli barang-barang di pasar sampai nak beli cendol, kita tetap menggunakan bahasa ekonomi, iaitu lingua franca, bahasa Melayu. Dari apa yang disampaikan oleh profesor ini, bahasa Indonesia tetaplah sebagai bahasa yang sudah dimodernisasi sebagai bahasa nasional Indonesia dan tidak bisa lagi disebut sebagai bahasa Melayu. Demikian video kali ini. Semoga bermanfaat.